طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang amat berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin Yassin, Timbalan Perdana Menteri. Yang berhormat Senator Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki, Yang di-Pertua Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Mazlin bin Mokhtar, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Penyelidikan dan Inovasi Universiti Kebangsaan Malaysia. Yang berhormat Datuk Seri Noh bin Omar, Pengerusi Majlis Tindakan Ekonomi Negeri Selangor. Yang berbahagia Datuk Haji Osman bin Mustafa, Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Yang berbahagia Ahli Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, pemimpin-pemimpin NGO, rakan-rakan media. Yang berbahagia Tan Sri, Datuk Sri, Datuk-Datuk dan Datin-Datin, Dev jemputan, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dan syukur kehadrat ilahi atas kurniaan nikmat iman dan Islam kepada kita serta keamanan yang tidak putus-putus kepada negara kita Malaysia. Salawat dan salam ke atas junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sambil kita menelusuri teladan peristiwa besar Isra dan Mi'raj. Pengharapan kita kepada Rabbul Jalil atas ketidakupayaan sebagai hamba, maka bersama-sama kita menadah tangan memohon rahmatnya. Mudah-mudahan kurniaan kebajikan dan kemuliaan berterusan sehingga ke hujung nyawa. Majlis dengan hormatnya menjemput yang berbahagia Ustaz Dr. Abdul Rahman Mahmud, Ketua Pusat Islam Universiti Kebangsaan Malaysia, tampil untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. Sesungguhnya kami merafakkan rasa syukur dan pujian terhadap-Mu atas segala nikmat dan kurnia yang tidak terhitung banyaknya,
Ya Dzal Jalali wal Ikram. Kami memohon supaya dikurniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan boleh menjadi bekalan untuk kebahagiaan akhirat. Sesungguhnya kami berhimpun di dewan yang mulia ini dengan roh dan semangat untuk memartabatkan kesucian agama Islam, memperjuangkan kebenaran dan hak-hak kemanusiaan. Justru berkatilah kehadiran kami dalam Kongres NGO Islam ini. Kurniakanlah kepada kami akal yang waras, tindakan yang bijak, dan membuat keputusan yang tepat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, satukanlah hati-hati kami, eratkanlah silaturrahim di kalangan kami, padukanlah tenaga dan usaha kami untuk memartabatkan agama Islam dan mempertahankan kebenaran. Jadikanlah kami, Ya Allah, dari kalangan hamba-hamba-Mu yang taat dan bersyukur. Jauhkanlah kami, Ya Allah, dari segala fitnah dan bahaya. Ya Allah, jadikanlah negara kami, negara Malaysia, sebagai negara yang makmur, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Kurniakanlah kepada para pemimpin kami taufik dan rahmat-Mu untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Ya Dzal Jalali wal Ikram, anugerahkanlah kepada seluruh mereka yang memperjuangkan hak dan kedaulatan negara dengan keikhlasan, kekuatan dan kesihatan yang berpanjangan. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك فيه يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallah. Amin ya Rabbal Alamin. Jazakallahu khairan katsira kepada yang berbahagia Ustaz Dr. Abdul Rahman Mahmud atas bacaan doa itu tadi. Para hadirin yang dirahmati Allah, majlis mengucapkan selamat datang ke majlis perasmian penutup Kongres NGO Islam Peringkat Kebangsaan Anjuran bersama Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, Institut Wasatiyah Malaysia dan Universiti Kebangsaan Malaysia. Aluan bicara pembuka kata, majlis dengan sukacitanya menjemput Yang Berhormat Senator Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki yang Dipertua Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim untuk menyampaikan ucapan aluan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulihil karim Sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang amat berhormat Tan Sri Muhyiddin bin Yassin, Timbalan Perdana Menteri Malaysia. Yang berhormat Datuk Seri Noh bin Omar, Pengerusi Majlis Tindakan Ekonomi Negeri Selangor. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Mazlin bin Mukhtar, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Penyelidikan dan Inovasi Universiti Kebangsaan Malaysia. Yang berbahagia Datuk Haji Osman bin Mustafa, Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Yusofuddin, Pengarah Institut Wasatiyah Malaysia. Yang berbahagia ahli-ahli lembaga pemegang amanah Yadim, ahli-ahli yang berhormat, pemimpin-pemimpin NGO Islam yang teristimewa. Saya rasa saya perlu membuat pengiktirafan di sini kepada perkasa yang paling ramai menghantar delegasinya. Yang berbahagia Tan Sri, Datuk Sri, Datuk-Datuk dan Datin-Datin, Dev jemputan, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama sekali saya mewakili saf
penganjur Kongres NGO Islam peringkat kebangsaan mengalu-alukan kedatangan yang amat berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku Timbalan Perdana Menteri Malaysia yang sudi untuk bersama-sama kita pada petang ini, walaupun masanya agak terhad, tetapi dia sudi untuk mendengar sendiri dan akan menerima sendiri resolusi yang akan dibentangkan oleh pimpinan-pimpinan NGO Islam sebentar lagi. Saya kira untuk pengetahuan Tan Sri, pendaftaran pagi tadi apabila saya tanya sampai pukul 12 tengah hari, keseluruhan jumlah NGO Islam yang berdaftar atas nama NGO ada 198 orang yang mewakili 2,105 orang. Delegasi yang saya kira yang seperti mana saya sebutkan tadi paling ramai daripada Perkasa, sebab itu saya sebutkan Perkasa. Jadi terima kasih diucapkan kepada semua yang dapat hadir pada hari ini. Sesungguhnya program Kongres NGO Islam ini adalah satu kongres yang julung-julung kalinya diadakan, yang menghimpunkan hampir keseluruhan NGO Islam yang utama. Seperti mana saya sebutkan kepada Tan Sri tadi, tanpa mengira kecenderungan politik, kerana kita membicarakan isu-isu yang berkaitan dengan Islam dan kepentingan umat, terutamanya masa depan negara kita. Jadi kita mengedarkan jemputan, alhamdulillah. Ini juga adalah sebahagian daripada program dakwah negara yang kita lancarkan dan kita adakan di UKM ini, yang kita namakan Tamasya Muamalah Islam, sempena program dakwah negara selama 5 hari, daripada 28 hari bulan, hari ini hari yang pertama, sehinggalah 1 Jun, yang kita tampilkan dengan beberapa program-program utama, termasuklah Kongres NGO Islam. Dan Kongres NGO Islam ini adalah kongres yang bersidang berasaskan daripada rumusan kertas-kertas kerja yang sudah pun dibincangkan sebelum kongres ini lagi, cumanya dibintangkan secara rasminya dan diperbahaskan di kalangan pimpinan-pimpinan NGO Islam. Sebab itulah saya kira rumusan dan juga resolusi yang bakal dibentangkan selepas ini mempunyai suatu dimensi yang cukup penting untuk kita membantu ataupun memberikan tanggapan ataupun perspektif daripada the civil society ataupun masyarakat madani untuk membantu dalam konteks membangunkan dan memperkasakan negara kita, khususnya dalam mempertahankan asas-asas perlembagaan yang sama-sama kita pertahankan, terutamanya dalam konteks Islam, kedudukan bangsa Melayu dan Bumi Putera, kedudukan institusi Raja-Raja Melayu dan juga bahasa Melayu. Ini 4 perkara asas yang menjadi tunjang kerukunan dan kestabilan negara selama ini. Dan alhamdulillah, saya kira penglibatan NGO Islam di dalam kongres ini amat positif sekali, dan ia memperlihatkan kematangan kita. Walaupun kita mungkin berbeza dari segi ideologi politik, tetapi itu tidak bermakna kita tidak boleh bersatu dan bersama dalam perkara-perkara yang wajib kita sepakati. Inilah yang disebutkan dalam pepatah Arab, disebut nata'awanu fi ma tafaqna alaih wa yu'dhiru ba'duna ba'da fi ma ikhtalafna fih. Kita wajar bekerjasama dalam perkara-perkara yang sewajarnya kita sepakati, tetapi kita bertolak ansur dalam perkara-perkara yang mungkin kita tidak dapat bersama. Jadi ini adalah asas-asas yang penting untuk kita membina negara kita ini. Sebab itulah saya sekali lagi mewakili penganjur-penganjur, terutamanya Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Institut Wasatiyah Malaysia, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, dan sudah tentulah tuan rumah sendiri Universiti Kebangsaan Malaysia yang sudi untuk menjadi tuan rumah bukan saja untuk kongres ini. Kita akan ada beberapa program semua sekali yang kita anjurkan sepanjang 5 hari ini. Ada 34 program semuanya, dan daripada 34 ini 8 program yang benar-benar berimpak tinggi, termasuklah pada esok hari kita akan mengadakan muzakarah jenayah syariah peringkat kebangsaan, yang kita lihat bahawa perkara-perkara yang melibatkan kepentingan Islam ini tidak perlu kita berbincang secara sentimen dan polemik di luar berasaskan amarah dan kebencian, tetapi harus kita berpadu tenaga berbincang dengan cara ilmiah dan objektif. Itu hasrat kita anjurkan program dakwah negara ini, yang mana ini merupakan tahun ke-40 Yadim ditubuhkan.
Memang antara objektif dan matlamat Yadim ditubuhkan pada 1974 oleh Yang Amat Berhormat pada waktu itu Perdana Menteri Tun Abdul Razak adalah salah satunya adalah sebagai satu wadah untuk menyelaraskan gerakan dakwah dan juga program-program aktiviti untuk memperkasakan Islam, terutama di kalangan NGO-NGO Islam. Jadi saya kira itu sahajalah daripada saya sebagai kata-kata aluan untuk program Kongres NGO Islam pada kali ini. Saya mengucapkan sekali lagi terima kasih dan jutaan, ribuan dan jutaan terima kasih serta penghargaan kita semua kepada Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin bin Yassin Timbalan Perdana Menteri yang sudi untuk melapangkan masanya untuk bersama-sama kita pada hari ini. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Demikian tadi bicara aluan oleh Yang Berhormat Senator Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki yang di-Pertua Yadim. Terima kasih diucapkan kepada beliau. Hadirin yang dihormati, majlis diteruskan lagi dengan menjemput wakil pembentang resolusi Kongres NGO Islam tampil untuk membacakan resolusi Kongres. Seterusnya menyerahkan resolusi kepada Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Dengan segala hormatnya dijemput Yang Berusaha Encik Wan Faisal Wan Ahmad Kamal, Naib Pengerusi Himpunan Keilmuan Islam Hakim, dengan diiringi oleh pemimpin-pemimpin NGO, para pembentang serta moderator kita pada hari ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Selawat dan salam ke atas Rasul junjungan beserta keluarga dan sahabat baginda yang terbilang. Kami para peserta Kongres NGO Islam Malaysia 2014 yang telah bermusyawarah atas tema cabaran-cabaran semasa umat Islam dengan menumpukan kepada aspek-aspek politik, ekonomi, hak asasi manusia dan pendidikan telah bersepakat untuk mengemukakan resolusi-resolusi berikut demi memetakan tindakan perancangan dasar dan pelaksanaan program di peringkat pentadbiran dunia korporat dan masyarakat demi kedaulatan dan maruah peradaban negara. Sesudah menimbang pelbagai pandangan daripada panel jemputan dan peserta, Kongres menggariskan resolusi-resolusi berikut. Resolusi pertama, menggesa agar kuasa kerajaan yang didasari oleh perlembagaan digunakan sebaik mungkin sebagai penyangga kepada keutuhan agama selari dengan seruan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali bahawa Islam dan kerajaan itu adalah kembar yang tiada terpisah. Agama sebagai asas, kerajaan sebagai penjaganya. Sesuatu tanpa asas akan runtuh dan sesuatu yang tiada penjaga akan hilang. Resolusi kedua, menuntut umat Islam di negara ini supaya bersatu hati dan suara tanpa mengira perbezaan fahaman politik atau kumpulan dalam menepani dan mempertahankan keutuhan dan survival agama Islam, umat Melayu Islam dan institusi Raja-Raja Melayu. Selari dengan itu, kami ingin menegaskan kepada semua pimpinan politik dan badan-badan Islam peri pentingnya memperkasakan semula iltizam siasi Islam dan umat Islam, Islamic and Ummatic Political Will, menerusi pemuafakatan suara-suara utama politik umat Islam. Kalaupun tidak sampai bersatu dalam satu gabungan, suara-suara utama politik umat wajib tampil senada dan sepakat dalam hal-hal yang melibatkan isu-isu dan kepentingan-kepentingan asasi agama dan umat Islam. Resolusi ketiga, mengajak semua NGO Islam untuk memikul dan memperjuangkan agenda pembasmian sindrom buta huruf ilmu ekonomi dan penguasaan kemahiran perniagaan di peringkat akar umbi selaras dengan tuntutan maqasidus syariah hifzul mal, iaitu menjana, memelihara dan memelihara harta dan aset umat Islam. Tanpa kemandirian ekonomi, kita tetap terdedah kepada penjajahan dan manipulasi pihak lain. Resolusi keempat, mendesak kerajaan agar mentransformasikan syarikat-syarikat berkaitan kerajaan GLC yang strategik menjadi wakaf korporat di peringkat kebangsaan
dan negeri seperti yang dijelaskan dalam Pelan Wakaf Induk Negara yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri demi melahirkan generasi usahawan dan pengusaha Muslim yang mampu menerajui perniagaan dan organisasi korporat di peringkat tertinggi. Resolusi kelima, menyeru semua pihak agar bertegas dan konsisten dalam mempertahankan kedaulatan Islam sebagai agama negara sejajar dengan perkara 3/1, perkara 37/1 dan yang seumpamanya seperti termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Kami menyeru para pemimpin negara agar sentiasa tegas dalam menolak tuntutan-tuntutan hak asasi manusia yang bertentangan dengan prinsip-prinsip asas negara kita dan peradaban bangsa. Kongres juga memutuskan untuk memberi sokongan padu kepada penubuhan Pusat Penyelidikan dan Hak Asasi Manusia, Center for Human Rights Research and Advocacy, CENTRA, sebagai manifestasi permuafakatan NGO Islam dalam menangani isu-isu hak asasi manusia secara berkesan. Resolusi ke-6, menggesa kerajaan agar memberikan tumpuan penuh dan sokongan yang tiada berbelah bahagi kepada usaha pemerkasaan keseluruhan jaringan value chain institusi pendidikan Islam di semua peringkat dari sekolah sampailah ke universiti dalam usaha menjunjung falsafah pendidikan Islam iaitu takdib yang dapat memastikan kesepaduan lapangan ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah sebagai satu usaha melahirkan insan dan warga negara beradab yang mampu mendepani cabaran masa kini dan akan datang. Resolusi ke-7, menyeru agar resolusi Kongres ini didokong dan dihayati oleh seluruh umat Islam amnya dan institusi pentadbiran umat Islam khasnya serta semua pihak yang meletakkan kepentingan agama, bangsa dan tanah air mengatasi kepentingan diri dan kelompok. Akhirnya kami berdoa kepada Allah SWT agar usaha pengislahan dan tajdid yang disyorkan oleh Kongres NGO Islam 2014 ini dapat menzahirkan hakikat pembangunan insan adabi dan negara Islami yang dituntut dalam Islam, agar negara Malaysia yang majmuk dan muhibbah ini dapat ditadbir dengan bijaksana dan saksama, lalu membuahkan rahmah dan barakah bagi semua rakyat dan penduduknya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya majlis penyerahan resolusi kepada Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri yang telah sudi menerima resolusi Kongres NGO Islam sebentar tadi. Hadirin hadirat yang dimuliakan, kini sampailah kita ke acara kemuncak majlis pada petang ini. Menarik perhatian Yang Amat Berhormat Tan Sri, datang-datang bukan bayangan, senyum ceria sampai ke muka. Badang pejuang bukan sembarangan. Yang Amat Berhormat Tan Sri, segagah Laksmana. Majlis dengan ini menjemput Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin Haji Muhammad Yassin, Timbalan Perdana Menteri, untuk menyampaikan ucapan perasmian penutup Kongres NGO Islam Peringkat Kebangsaan 2014. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Saudara pengacara majlis,
Yang Berhormat Senator Datuk Dr. Ashraf Wajdi bin Dusuki, Yang Dipertua Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Yang Berhormat Datuk Seri Noh bin Omar, Pengurusi Majlis Tindakan Ekonomi Negeri Selangor, Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Mazlin bin Mokhtar, Timbalan Naib Chancellor High Level Pendidikan dan Inovasi UKM, Yang berbahagia Datuk Haji Osman bin Mustafa, Ketua Pengarah JAKIM, Yang berbahagia Tuan Haji Ahmad Yusof Din, Pengarah Institut Wasatiyah Malaysia, ahli-ahli lembaga pemegang amanah Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, ahli-ahli yang berhormat, pimpinan-pimpinan NGO, Tan Sri, Datuk-datuk, Datin-datin, dev-dev jemputan, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah izin dan kurnianya kita dapat berhimpun dalam Kongres NGO Islam dengan tajuk menangani cabaran-cabaran semasa umat Islam pada hari yang berbahagia ini. Sebelum saya meneruskan ucapan, saya ingin kita sama-sama mensedekahkan Al-Fatihah pada roh almarhum Sultan Perak Tuanku Raja Azlan yang sudah pun diumumkan mangkat baru sebentar tadi. Mudah-mudahan rohnya akan dihimpunkan bersama-sama dengan kumpulan orang-orang yang salihin. Al-Fatihah. Iya kan. Amin. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP, Institut Wasatiyah Malaysia dan Universiti Kebangsaan Malaysia atas kejayaan menganjurkan kongres ini. Begitu juga saya difahamkan kongres ini telah mendapat sokongan dan kerjasama yang erat NGO Islam, terutamanya daripada Gabungan Perkasa, Pembela, ACCIN, Muslim UPRO, Majlis Amal Islami Malaysia dan lain-lain lagi. Sesungguhnya pelbagai cabaran dihadapi oleh umat Islam kebelakangan ini memerlukan kesepakatan dan perpaduan yang jitu dari semua pihak, tidak kira sama ada di pihak kerajaan maupun NGO Islam. Saya percaya perpaduan ummah adalah agenda kita yang paling utama ketika umat Islam di seluruh dunia pada waktu ini sedang menghadapi pelbagai cabaran. Hari ini umat Islam bukan sahaja dibelenggu dengan pelbagai krisis, malah diasak dengan serangan minda atau ghazwatul fikr yang jika tidak ditangani dengan berhemah akan menyebabkan umat Islam menjadi semakin keliru dan berpecah belah. Paling ketara ialah wacana mengenai hak asasi manusia yang membawa nilai-nilai pemikiran sekular liberal barat yang berbeza dengan konsep hak asasi manusia di dalam Islam. Wacana ini telah mempromosi beberapa kepercayaan mengenai hak asasi manusia
yang terpesong daripada landasan agama. Ini termasuk kepercayaan terhadap hak individu tanpa batas yang bertentangan dengan nilai dan prinsip akidah Islam itu sendiri. Saya percaya NGO Islam mempunyai peranan yang amat penting dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat kita tentang konsep hak asasi manusia di dalam Islam. Seperti mana yang kita tahu, Islam tidak sekali-kali menolak ataupun menafikan hak asasi manusia yang menjadi asas kepada kebebasan dan kemuliaan insan. Marah selaras dengan kepentingan hak asasi manusia, Islam meletakkan tanggungjawab pada setiap individu untuk memelihara hak-hak ini supaya tidak dicabuli. Ini termasuklah hak untuk hidup ataupun right to life yang dianggap oleh agama Islam sebagai satu hak yang paling penting, sehingga Islam meletakkan tanggungjawab ke atas setiap insan untuk memelihara nyawa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 151, "Wala taqtulun nafsal lati harramallah illa bil haqq zalikum wassaakum bihi la'allakum ta'qilun." Yang bermaksud, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang telah diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan jalan yang hak, yaitu yang dibenarkan oleh syarak. Dan dengan yang demikian itulah Allah perintahkan kamu supaya kamu memahaminya. Begitu juga dengan hak untuk mendapatkan keadilan. Umat Islam diseru supaya berlaku adil kepada setiap insan tanpa mengira perbezaan agama, bangsa ataupun warna kulit. Malah umat Islam digesa supaya tidak menjadikan kebencian mereka kepada sesuatu kaum sebagai sebab untuk tidak berlaku adil. Dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat ke-8, Bismillahirrahmanirrahim, "Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'an qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa." Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan kerana Allah, lagi menerangkan kebenaran, dan jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. Hendaklah kamu berlaku adil, yakni kepada sesiapa jua, kerana sikap adil itu lebih hampir kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan. Seperti mana yang diperjuangkan oleh pejuang hak asasi manusia, Islam juga memelihara hak kebebasan berfikir dan bersuara. Cuma yang berbeza dalam Islam ialah hak ini mestilah digunakan untuk menegakkan kebenaran dan kebaikan, bukan untuk menyebarkan fitnah dan kebatilan. Dan ini selaras juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat ke-71, "Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Yang bermaksud, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, setengahnya menjadi penolong bagi setengah yang lain. Mereka menyuruh berbuat kebaikan dan melarang daripada berbuat kejahatan. Saudara sekalian, dalam tradisi keilmuan Islam banyak lagi contoh-contoh yang menunjukkan bahawa Islam mengangkat serta memelihara hak asasi manusia.
adalah tidak benar sama sekali jika ada pihak yang mengatakan bahawa Islam mencabuli hak asasi manusia. Malah agama Islam meletakkan satu tanggungjawab yang besar kepada setiap individu dan pihak pemerintah untuk memelihara hak-hak asasi manusia yang selaras dengan syariat Islam. Yang ditolak oleh Islam ialah kebebasan melampaui batas yang bertentangan dengan prinsip dan nilai agama serta mendatangkan kemudaratan kepada manusia. Dan ini termasuklah apa yang dikatakan sebagai hak bagi orang Islam untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala atau meninggalkan agama Islam atas nama kebebasan beragama. Perbuatan ini adalah bertentangan dengan prinsip asas akidah Islam yang menyeru umat Islam supaya memelihara keimanan dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga dengan hak untuk berkahwin bagi pasangan berlainan agama serta mengamalkan gaya hidup gay, lesbian dan transgender. Amalan-amalan ini pastinya adalah jelas bercanggah dengan syariat dan tidak diiktiraf sebagai hak yang perlu dipelihara di dalam Islam. Malangnya terdapat gerakan tertentu di negara kita yang cuba mempromosi salah faham terhadap hak asasi bagi umat Islam dengan menggunakan kerangka pemikiran, nilai dan budaya sekular liberal barat. Kewujudan gerakan Songsang ini menuntut para pendakwah dan penggerak NGO Islam supaya tampil memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai konsep hak asasi manusia menerusi perspektif Islam. Dan perkara asas yang perlu difahami ialah agama Islam mengiktiraf hak asasi manusia selagi mana hak tersebut tidak bercanggah dengan syariat Islam. Malah deklarasi Kairo mengenai hak asasi manusia dalam Islam yang diisytiharkan semasa persidangan Menteri-Menteri Luar OIC pada tahun 1990 membuat penegasan bahawa hak asasi dan kebebasan yang berlandaskan syariat Islam merupakan sebahagian penting daripada agama Islam. Lebih daripada itu, oleh kerana hak asasi dan kebebasan di dalam Islam adalah hak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada siapa atau mana-mana pihak yang boleh mencabuli hak-hak ini. Dan saya percaya kandungan deklarasi Kairo boleh dijadikan sebagai panduan untuk negara-negara Islam mempromosi kefahaman mengenai hak asasi manusia menurut perspektif Islam. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, saya percaya NGO Islam boleh memainkan peranan utama dalam memberikan penjelasan pada masyarakat tentang konsep sebenar hak asasi manusia di dalam Islam. Dan ini penting supaya salah tanggapan masyarakat terhadap agama Islam dapat diperbetulkan, di samping mengelakkan umat Islam daripada terkeliru dengan dakwah songsang hak asasi manusia yang bertentangan dengan syariat Islam. Kefahaman ini perlu disampaikan dengan cara yang paling hikmah, lebih-lebih lagi dalam konteks negara kita sebagai sebuah negara majmuk yang berbilang kaum dan agamanya. Selain itu, saya juga melihat NGO Islam sebagai pihak yang boleh memainkan peranan utama dalam memupuk perpaduan yang lebih jitu dalam kalangan umat Islam. Kedudukan NGO Islam sebagai kumpulan yang bebas dan berpengaruh dalam masyarakat boleh dimanfaatkan sepenuhnya bagi tujuan membangkitkan kesedaran mengenai kepentingan perpaduan ummah dan seterusnya membentuk kesepaduan dalam kalangan umat Islam bagi menghadapi pelbagai cabaran semasa. Sehubungan itu, saya melihat penganjuran Kongres ini sebagai suatu inisiatif yang tepat pada masanya, dan marilah kita sama-sama bermuafakat dan berpadu tenaga dalam memupuk perpaduan ummah yang jitu, khususnya bagi tujuan memelihara kedudukan agama Islam
serta mempertahankan akhlak, moral dan akidah umat Islam. Usaha ini adalah selaras dengan hasrat kita untuk mencapai perpaduan ummah pada tahap yang lebih bermakna di negara kita yang tidak sepatutnya terhalang oleh sebarang perbezaan fahaman politik atau kepentingan yang lain. Saya sentiasa berharap agar Yadim dan juga rakan-rakan NGO Islam akan terus berperanan secara berkesan dalam membina kesejahteraan ummah. Atas semangat yang sama, Kongres NGO Islam bersempena program dakwah negara ini diharapkan akan menjadi platform yang penting untuk membina persefahaman, mengembeling kekuatan dan memanfaatkan kepakaran penggerak dakwah dan NGO Islam di negara kita. Saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kerana tadi setelah dibacakan resolusi Kongres NGO Islam 2014 ada di tangan saya. Patutnya memang diterima dengan baik. Banyak perkara-perkara yang saya fikir perlu dihalusi dan pada dasarnya kita menyokong segala keputusan yang telah pun disampaikan pada saya sebentar tadi. Ada beberapa cadangan spesifik yang ini akan kita halusi dengan kerjasama Yadim, JAKIM dan lain-lain pihak. Mungkin wakil daripada NGO pun boleh turut hadir bersama untuk meneliti bagaimana sesuatu perakuan dan cadangan yang telah diputuskan di sini dapat diterjemahkan dalam satu bentuk yang konkret yang akhirnya boleh memberikan manfaat dan faedah kepada kita semua, insya-Allah. Saya sekali lagi ingin mengucapkan syabas dan tahniah pada semua NGO Islam dan rakan-rakan kerjasama daripada agensi kerajaan atas usaha yang murni ini. Jadi kalau usaha seumpama ini sebagai sebahagian daripada agenda berterusan dakwah dan tarbiyah di negara kita dalam semangat bertolong-tolong untuk melakukan kebaikan dan menghindari permusuhan, sebagaimana firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Dan dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya merasmikan penutupan Kongres NGO Islam menangani cabaran-cabaran semasa umat Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ucapan bernas lagi jitu oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri kita. Terima kasih Yang Amat Berhormat Tan Sri. Sebagai tanda kenang-kenangan, dipersilakan Yang Berhormat Senator Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki untuk menyampaikan cenderahati kepada Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Dipersilakan. Seterusnya, daripada pihak Universiti Kebangsaan Malaysia, dipersilakan Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Mazlin Mokhtar untuk menyampaikan tanda kenang-kenangan kepada Yang Amat Berhormat Tan Sri. Terima kasih sekali lagi. Tetamu kehormat dan para hadirin yang dimuliakan, majlis kini sampai ke penghujungnya. Tak mudah sebagai dikata, andai tak berpijak di bumi nyata. Tak sedikit yang kita pinta, pengorbanan jadi taruhannya. Aman dilanai, kusut diurai, kasih sayang disemai, perpaduan dituai. Dengan kata-kata itu, bersamalah kita teruskan dakwah membina ummah. Majlis sekali lagi merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Muhyiddin Yassin, Timbalan Perdana Menteri, yang sudi meluangkan masa hadir bersama kita di majlis pada petang ini. Tidak ketinggalan kepada semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan majlis ini, serta semua peserta Kongres NGO Islam. Saya dan bagi pihak urustia majlis menyusun jari memohon maaf atas segala kekurangan.
Sayang Selasih Bukit Setulang, dipetik sedulang laut sebandi. Terima kasih berulang-ulang sudi bersama kami di sini. Saya akhiri dengan kalimah yang mulia, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dijemput rakan-rakan